Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar kuliah duha Masjid Darul Makmur. Saya akan sambung semula pelajaran Tauhid pada minggu ini, iaitu dengan membacakan dan cuba menghuraikan seberapa yang terdaya, iaitu daripada muka 122. Para pelajar sekalian, dalam muka 122 ini, kita telah bincang mengenai ghaflah dan zuhul, iaitu pengertian yang mana dimaknakan kepada lalai dan leka. Itulah maknanya. Artinya bila Allah Ta'ala berkuasa dan berkehendak, jadi mustahillah Allah Ta'ala lemah. Itu satu, iaitu berkuasa. Lemah maknanya apa saja dalam dunia ini mustahil Allah Ta'ala tidak boleh buat atau tidak boleh lakukan, kerana Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha berkehendak. Jadi mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Sekarang maksud terpaksa banyak perkara lah. Adakah terpaksa, selain terpaksa, adakah Allah Ta'ala lalai atau Allah Ta'ala leka sehingga membuat sesuatu yang tidak dikehendaki. Begitu. Inilah yang mustahil. Jadi kalau manusia memang tak mustahil. Sekali-sekali dia leka, sekali-sekali dia lupa, sekali-sekali dia lalai. Sebab itulah berlaku aksiden, jatuh tiba-tiba terlanggar batu ke, ataupun tersangkut kaki kat mana-mana, jatuh. Ini semua kerana leka atau lalai. Dan ini, perkara macam ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebagai kita yang beriman pada Allah Ta'ala, bersifat kehendak dan bersifat kuasa, maka itu semuanya mustahil. Inilah yang pengarang kitab ini nak tekankan kepada kita, supaya kita benar-benar mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat manusia yang menunjukkan kelemahan dan menunjukkan tidak berkehendak apa yang dibuat. Kerana manusia ni adalah lemah. Saya mulakan di peringkat bawah ataupun di paragraf bawah. Bermula wajah penafian tiap-tiap daripada zuhul dan ghaflah bagi iradat itu bahawa keduanya menafikan bagi ilmu, dan tiap-tiap barang yang ada ia menafikan bagi ilmu, nescaya ada ia nafikan bagi iradat. Jadi kalau Tuhan lalai dan Tuhan leka dalam membuat sesuatu, seolah-olah Tuhan tak ada ilmu, tak mengetahui. Jadi bila Tuhan tidak mengetahui, artinya samalah juga Tuhan membuat sesuatu tidak dengan kehendaknya. Lainlah manusia, sebagaimana saya katakan tadi, lalai sehingga kan melakukan perkara yang dia tidak hendak. Maka keduanya itu menafikan oleh keduanya bagi iradat, dengan wasitah menafikan oleh keduanya bagi ilmu. Jadi ghaflah dan zuhul ni maknanya dengan sendirinya menafikan ilmu, dan bila menafikan ilmu, menafikan iradat. Atau bila ilmu dinafikan, maknanya keduanya juga dinafikan. Jadi ilmu maknanya ilmu tadi, mana Allah Ta'ala tidak ada ilmu.
kerana membuat sesuatu dengan tidak sedar atau dengan reka, maka ternafilah iradat. Yang ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya au bit ta'lil au bit tab'i. Artinya atau menjadikan ia dengan illat dan dengan tabiat. Jadi mustahil Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan ada sebab. Katakanlah Tuhan nak menyiksa seseorang, nak menyiksa, bila hari mana nak memberikan azab padanya, ialah dengan sebab Allah Ta'ala terpaksa memberinya azab. Katakanlah orang itu memang jahat dan sebagainya. Jadi dengan sebab kerana itu Tuhan terpaksa menyiksa dia. Ini tak betul. Kerana Tuhan tak boleh menjadi begitu. Atau dengan semula jadi. Seperti kita misalnya campak batu daripada flat besar macam bola lah katakan. Tiba-tiba kena kepala orang, lalu mati. Jadi perbuatan saya mencampak batu tadi tidak bermaksud saya nak bunuh orang tu. Tetapi dengan tidak sengaja, artinya kebetulan orang tu jalan di bawah rumah, di bawah flat, lalu kena batu tadi, lalu dia mati. Ini perbuatan macam ini adalah dikatakan perbuatan tak sengaja. Atau secara tabiat. Secara tabiat maknanya mustahil Allah Ta'ala membuat satu dengan semula jadi. Seperti anak lahir kerana bapaknya. Kerana bapak. Ini tabiat. Artinya kalau tidak ada bapa, anak tu tidak lahir. Tidak ada bapa, dia lah bapaknya yang bapaknya yang sebenar. Ini tabiat. Jadi tabiat macam ini menjadi Allah Ta'ala mustahil dalam keadaan ini. Walau macam mana pun kita lihat apa penerangan daripada pengarang kitab ini. Dan makna illat itu bahawa jadi daripada sebab suatu itu oleh suatu yang lainnya dengan ketiadaan bahawa ada baginya iradat dan ikhtiar padanya dengan tiada terhenti atas wujud syarat dan ternafi mani' atau halangan. Itu illat. Jadi ada dua perkara yang kita nak tahu. Illah dan ma'lul. Kita lihat bangun pagi-pagi melihat tanah basah. Apa sebab tanah itu basah? Sebab turun hujan. Jadi hujan tadi illah kepada tanah yang basah. Jadi tanah yang basah itu ma'lul. Artinya tanah tadi tidak akan basah, ada air kalau tidak ada hujan. Ini illah. Jadi bagi Allah Ta'ala mustahil membuat sesuatu begitu. Kerana seolah-olah tak ada iradat. Seolah-olah Allah tidak berkuasa apa-apa. Ini yang dikatakan mustahil Allah Ta'ala akan melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu dengan cara begini. Tetapi dengan iradah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah dengan apa? Illah. Kerana illah tadi boleh jadi tak berlaku kerana ada mani'. Umpamanya hujan turun. Tapi tanah yang kita tengok tak basah sebab ada mani'. Apa mani'-nya? Ada halangan. Katakan ada zinc kat situ. Ada lantai. Ada getah. Ada atap.
Seperti mana kita tutup lah. Jadi kita tengok tanah tadi tak basah. Sebab dihalang manik ni manik. Dihalang oleh atap, oleh camp dan sebagainya lah. Apa-apa halangan sehingga tanah itu tak basah. Walaupun hujan. Itu jadi sebab itulah maknanya Tuhan mustahil membuat sesuatu dengan dengan cara illah. Dan misal yang demikian itu bagi orang yang berkata dengan dia, qabahahumullahu ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkanlah mereka dengan kata-kata itu, seperti barang yang tersabit pada gerak anak jari serta bergerak cincin. Maka bahawa gerak jari itu daripada mereka itu ilat bagi gerak cincin, dengan makna bahawa gerak jari itu memberi bekas pada gerak cincin akan sebagai memberi bekas ilat daripada maklul. Jadi ini contoh yang diberikan dalam kitab ini. Saya telah beri contoh tadi, hujan tadi. Jadi kalau saya pakai cincin, maknanya cincin tadi tak akan bergerak kalau jari saya tak bergerak. Jadi saya tengok cincin tadi bergerak kerana jari saya bergerak. Begitu jugalah jam, katakan. Saya pakai jam tadi diam. Tapi bila saya gerakkan tangan, jam tadi bergerak. Ataupun misal macam-macam contoh lah. Seperti contoh kaki dan sepatu. Maknanya sepatu tadi tidak akan ke depan atau ke belakang bergerak kalau kaki tak bergerak. Jadi kaki tu illah, sepatu tu maklul. Jadi Allah Ta'ala tidak demikian. Mustahil. Kerana kalau demikian maknanya Allah Ta'ala tidak ada kehendak. Ini tak boleh jadi. Maka berkata mereka itu, bermula Allah Ta'ala itu mengadakan gerak jari dan anak jari itu mengadakan gerak cincin, dan menamai oleh mereka itu akan zat Tuhan kita itu ilat bagi segala ilat barang-barang yang tersebut. Ini seperti pendapat ahli falsafah begitulah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ni tidak ada membuat apa-apa, tetapi maknanya adanya Tuhan, dengan sendirinya adanya makhluk. Begitu. Kalau Tuhan tak ada, makhluk tak ada. Dari segi akal, betul lah itu. Tapi bukan terjadi, maknanya terjadi dengan sendiri. Itu yang masalahnya. Memang betul lah, kalau tak ada Tuhan, takkan ada makhluk kan. Tak ada pencipta, takkan ada yang dicipta. Kayu misalnya, meja kayu. Meja lah. Kalau tak ada tukang meja, tak ada meja. Mana ada? Meja sama ada meja. Kursi, kalau tak ada tukang kursi, tak ada kursi. Itu betul. Tapi dari segi ini, maknanya menunjukkan Tuhan tak ada kuasa. Tak ada iradat. Ini tak betul. Mengikut pahaman ahli agama. Kerana Tuhan tu ada, dia sendirilah Tuhan tu ada. Tapi kemudian Tuhan menciptakan alam ini. Bukan dengan sendirinya alam itu terjadi. Seperti illah dengan maklul. Atau sebab dengan musabab. Dan makna tabiat itu bahawa jadi daripada suatu itu oleh suatu yang lain dengan tabiatnya. Yakni dengan hakikatnya daripada ketiadaan ada baginya iradat dan ikhtiar padanya serta terhenti atas wujud syaratnya dan ternafi mani. Dengan tabiatnya lebih kurang sama dengan tadi illah dan maklul, tapi tabiat ni maknanya berbeza lah. Kerana apa? Tabiat ni maknanya dengan sendirinya. Begitu. Tak ada halangan apa-apa. Tiba-tiba Allah Ta'ala ada, dengan sendirinya alam ni ada. Tanpa iradat. Tanpa kemahuan. Jadi ini mustahil. Mustahil bagi Allah menjadikan alam sedemikian.
Kerana menunjukkan Tuhan tak ada kehendak. Menunjukkan Tuhan lemah. Menunjukkan Tuhan tak ada ilmu, tak tahu nak buat alam ni. Tiba-tiba terjadi begitu. Ini yang mustahil. Seperti sama jugalah kalau angin bergerak, adanya angin, pokok bergoyang. Jadi goyangnya pokok tadi bukan kehendak pokok. Dengan tabiat. Ataupun telur ayam misalnya menjadikan ayam. Tabiatnya begitu. Daripada telur jadi ayam. Kalau tak ada telur, tak ada ayam. Jadi orang timbul mana dulu ayam dan telur. Ini semua jadi masalah. Tapi saya yakin tentulah ayam dulu kan. Takkanlah telur dulu. Tapi yang mana telur yang mula-mula tu. Yang mula-mula jadi ayam tu. Itu yang macam manusia lah. Juga manusia dan anak manusia. Katakan Adam dan Hawa. Maknanya kalau tak ada Adam, tak ada Hawa. Itu tabiat. Semua jadi. Kerana Allah Ta'ala ambil daripada Adam, jadikan Hawa. Jadikan Hawa, dipanggil Hawa. Tapi kita panggil Hawa. Jadi itu orang Melayu lah. Begitulah contohnya. Dan misal yang demikian itu, daripada orang yang berkata dengan dia, dengan tabi'i tadi, telah dikeji oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Ya Allah Ta'ala tak benarkan orang bercakap begitu. Dengan tabiat. Alam ini jadi dengan tabiat. Seperti barang yang sabit pada api. Pada api. Mana api? Tabiatnya membakar. Tak ada tabiat lain. Api membakar. Mana terbakar sebab ada api. Boleh jadi sebab musabab juga. Dari maknanya, ialah api tadi tabiatnya membakar. Maka bahawasanya memberi bekas daripada mereka itu pada menghanguskan dengan tabiatnya dan hakikatnya. Mana hakikat api ialah membakar. Hakikat api menjadikan barang itu hangus, terbakar. Itu tabiat. Dengan makna, api mengadakan hangus itu dengan sendirinya. Tapi pada ketika wujud syarat dan iaitu bersentuhan dan ternafi manik dan iaitu basah. Jadi api memang tabiatnya bila sentuh saja jadi barang yang disentuh tadi terbakar dan hangus. Itu tabiatnya. Tetapi ada benda tabiat ni mana ada halangan. Seperti mana tadi saya umpamanya hujan tadi. Tanah basah. Tapi ada kalau dihalang, ditutup tanah itu, tak basah. Walaupun hujan. Jadi api begitu juga. Api memang, api tadi adalah membakar. Menghanguskan. Tetapi kalau dihalang, artinya benda yang nak api, nak bakar tadi, kita basahkan. Kita letak anti api, anti bakar, tak terbakar. Sekarang bukan saja begitu, maknanya orang ahli bomba dia pakai baju khas, yang mana baju tadi kena api pun tak terbakar. Ada. Itu yang kita tahu. Jadi ini tidak mustahil benda macam ini. Jadi tabiat, kalau Tuhan menjadikan sesuatu dengan tabiat tadi, adalah sesuatu yang tidak kena menafikan Tuhan berkehendak, yang demikian mengurangkan sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang berkehendak. Maka farak, beza antara illat dan tabiat itu bahawa illat itu tiada terhenti atas wujud syarat dari menanti manik, dengan bersalahan dengan bertabiat terhenti atas wujud syarat dan ternafi manik. Itu bezanya antara tabiat dan tabiat dan illah. Sebab sesuatu yang musabab, memanglah dia dia bukan secara semula jadi, tapi maknanya dia akan berlaku
bila sebab tadi kena pada musabbab, keluarlah musabbab, dan tidak mestinya dengan sendirinya ada manik di situ, kecuali kita buat manik. Mana kita yang buatkan. Boleh katakan lebih kurang lah maknanya, tapi maknanya ada perbezaan sedikit saja. Jadi bergantung kepada ada penegah. Kerana api biasanya membakar, tetapi bila dibasahkan benda yang nak dibakar tadi, tak terbakar. Itu maniknya. Jadi biasanya sedikitlah. Maka jikalau dikata orang, di mana wujud syarat dan ternafi manik, dengan nisbah bagi memberi bekas, Tuhan kita terbakar, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala. Dijawab dengan bahawa syarat itu mawujud pada waqi' dan manik itu dinafi seperti demikian itu, jikalau tiada kita lihat atas demikian itu sekalipun. Jadi persoalan antara illah dengan tabi'i, maknanya ada di sana manik, iaitu manik maknanya yang menegah daripada berlakunya. Kalau tabi'i maknanya dengan sendirinya benda tadi, maka bila ada yang menghalang, tidak berlaku. Itulah makna. Sebagaimana saya tadi, maknanya lebih kurang lah antara manik dan benda, antara illah dengan tabi'i. Lebih kurang sebenarnya. Cuma para ahli kalam ataupun ahli tauhid dengan halusnya membezakan antara keduanya. Dan dengan bahawasa mereka itu tiada berkata mereka itu dengan demikian itu, melainkan dengan nisbah bagi yang baharu. Ini juga. Jadi benda illah dengan tabiat tadi ialah Adam. Bila dikatakan ia benda kepada alam, artinya pada benda baharu. Sebab dikatakan baharu kerana awalnya tiada, barulah ada. Macam kita dulu, artinya kita tak ada. Yang awal ada, mungkin matahari sudah ada, bulan sudah ada. Pastilah, bukan mungkin lah, memang betul lah. Kerana kita manusia ada, sudah matahari sudah ada, bulan sudah ada, bumi sudah ada, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan sudah ada, mungkin binatang-binatang lain sudah ada, barulah manusia ada. Ini maknanya semuanya baharu. Maka hanyalah dan hasilnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala fa'il, membuat dengan iradat dan ikhtiar, tiada dengan tergagah dan dikerasi, dan dia seperti barang yang menyangka akan dia oleh orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala akan dia atau pengetahuannya, dan dicap oleh Allah Ta'ala atas pendengarnya dan atas hatinya, dan selalu menjadikan Allah Ta'ala tutup atas matanya. Jadi maknanya orang yang tak percaya adanya Allah Ta'ala dengan sifat iradat tadi, maknanya orang itu tidak benarlah. Artinya seolah macam buta, akalnya cetek. Kerana mustahil Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa ikhtiar, tanpa kehendak. Semua yang Allah Ta'ala buat ialah dengan kehendaknya, dengan ikhtiarnya, bukan dengan cara illah dengan ma'lul atau sebab dengan musabab, dan bukan secara tabi'i. Dan tidak juga Allah Ta'ala melakukan suatu ada rasa terpaksa, iaitu dengan rasa leka atau lalai. Sebagaimana disebutkan sebelum ini. Jadi sabitlah bahawasanya Allah Ta'ala wajib bersifat iradah, iaitu berkehendak. Cukuplah pada hari ini, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan daripada Masjid Darul Ma'mur. Jadi masjid sentiasa mengharapkan tuan-tuan menyokong Masjid Darul Ma'mur. Bantulah seberapa yang terdaya untuk teruskan masjid ini menjadi makmur, memberi khidmat yang sebaik-baiknya kepada kaum muslimin sekalian.
Sekian saja, selamat berjumpa semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.